Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu kasino di Forest City yang ramai bercakap berkaitan dengan ini. Dan kali ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, PMX hari ini, membuat satu pendedahan berkaitan dengan pihak ataupun penjahat sebenar. Dan yang menariknya, Anwar Ibrahim menyebut penjahat itu wajar dihukum dan ditempatkan di penjara Sungai Buloh yang pernah menjadi tempat tahanannya. Ini pasti satu kejutan daripada PMX. Melalui artikel daripada Malaysia Kini, tomahan kasino disebar penjahat sebenar. Kata Perdana Menteri, pihak yang menyebarkan fitnah mengenai pembukaan kasino di Forest City di Johor, kata Anwar Ibrahim, merupakan penjahat dan wajar dihukum. Malah, kata Perdana Menteri, pihak terbabit itu wajar ditempatkan di penjara Sungai Buloh yang pernah menjadi tempat tahanannya. Menurut Anwar, senang-senang saja mereka buat tomahan, buat fitnah sesuka hati mereka. Anwar yang juga berucap di Majlis Sambutan Hari Pekerja 2024 bertema Pekerja Kesemua Bangsa di Putrajaya. Anwar berkata dia tidak pernah mendengar atau diusulkan agar pusat perjudian dibuka di Forest City. Nah, saudara-saudara, siapakah pihak terbabit ini yang cuba melibatkan nama Anwar? Kononnya Anwar ini meluluskan perkara ini. Bahkan PMX telah membuat pengakuan tidak pernah mendengar ataupun diusulkan agar pusat perjudian itu dibuka di Forest City. Tidak kisahlah siapa musuh Anwar ini yang cuba memporak-porandakan kerajaan. Menurut Anwar, pihak penjahat sebenar itu perlu dihukum. Dan kata Perdana Menteri juga, pihak terbabit itu wajar ditempatkan di penjara Sungai Buloh yang pernah menjadi tempat tahanannya. Tak ada modal lain. Oh, kononnya Anwar dah luluskan kasino di Johor. Apa benda ni? Tak pernah saya dengar. Tak pernah ada orang khususkan, dan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim tidak pernah memaklumkan kepada saya untuk ada kasino serta perjudian di sana. Jadi, tomahan ini dari mana? Daripada penjahat-penjahat sebenarnya. Jadi mereka ini sebenarnya patut ganti masuk bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh, menurut Anwar. Beberapa hari lalu, Bloomberg yang memetik sumber tidak didedakan mendakwa kerajaan meluluskan rancangan membina kasino sebagai sebahagian daripada langkah menghidupkan semula projek Mega Forest City. Dakwa laporan itu, pertemuan di antara wakil Anwar dan Agong telah mengadakan pertemuan dengan dua tycoon terkenal, yaitu pengasas Berjaya Corp Berhad, Berjaya Vincent Tan, serta Lim Kok Tai Genting Group pada minggu lalu. Berjaya sudah membuat laporan polis pada 26 April lalu agar sumber yang tidak dinamakan dan dipetik Bloomberg itu dapat dikesan. Genting Group juga membuat penafian terhadap laporan tersebut. Seorang penyokong PN, Badrul Hisham Syahrin, sudah ditahan polis berhubung isu pada 27 April. Kumpulan hak asasi manusia Suara menganggap tindakan kerajaan ke atas pengkritik sebagai langkah keras menyekat kebebasan bersuara dan wajar dihentikan segera. Suara berkata demikian sebagai mengulas pendakwaan ke atas seorang petani di Batuwood, Pulau Pinang, kerana membuat hantaran bersifat menghasut dan mengaitkan Agong dengan kegiatan perjudian. Anwar berkata, tidak mengapa jika ada pihak yang tidak bersetuju dengan kerajaan dan mengkritiknya. Kamu singgung PM, saya boleh jawab. Tapi
kamu singgung raja-raja. Raja-raja itu sebuah institusi negara yang dimuliakan dan ada dalam perlembagaan, katanya lagi. Nah, saudara-saudara, siapapun juga yang membuat tomahan ataupun siapapun juga yang menjadi penjahat di dalam isu ini perlu ditangkap. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu berita yang tergempar di mana pasti mengejutkan kepimpinan politik, terutamanya kepimpinan Perikatan Nasional dan PAS. Kenapa saya cakap ini mengejutkan? PAS dan Perikatan Nasional disahkan, saya boleh kata, pemimpin politik terkemuka di dalam Malaysia, pemimpin politik yang terkenal di kalangan Perikatan Nasional dan PAS, yang menurut artikel disahkan, pemimpin politik tersebut ditidurkan. Nah, saudara-saudara, bagi semua pemimpin-pemimpin politik yang bekerja untuk rakyat, saya mendoakan agar kalian semua di dalam keadaan yang sihat, tidak kira daripada pemimpin kerajaan maupun pembangkang. Nah, ini satu artikel daripada Malaysia Kini. Adun Sungai Bakap ditidurkan akibat keradangan perut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Bakap Nur Zamri Latif dari Parti PAS menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Seberang Jaya di Bukit Mertajam kerana mengalami keradangan dalam perut. Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusof yang juga Adun Sungai 2 berkata beliau dimaklumkan oleh ahli keluarga Nur Zamri berhubung keadaan kesihatan beliau yang ketika ini ditidurkan. Artikel ini pada 1 Mei. Menurut artikel ini lagi, saya dimaklumkan beliau mengalami sakit perut dan telah ke Hospital Sungai Bakap 2 hari lepas, namun dibawa ke HSJ pada hari yang sama untuk rawatan lanjut. Nur Zamri ketika ini menerima rawatan di ICU dan ditidurkan. Saya difahamkan ketika ini masih belum boleh melawat dan mendapatkan maklumat keadaan kesihatan beliau dari ahli keluarganya dari semasa ke semasa, katanya ketika dihubungi bernama Nur Zamri yang juga yang dipertua PAS Nibong Tebal bertanding pada PRN Ogos lepas menentang calon PH Nur Hidayah Chehros dengan majoriti 1,563 dengan mendapat undian 15,433. Ini pasti satu lagi berita yang menggemparkan kepimpinan politik PAS dan Perikatan Nasional serta seluruh kepimpinan politik di negara. Kita berdoa agar semuanya baik-baik saja. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.